Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak 6 jujur, hari ini Ustazah nak sambung tajuk sirah yang berkaitan dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, pada perkongsian Ustazah sebelum ni, kita telah pun membincangkan tentang latar belakang ataupun kronologi peristiwa sehingga terbentuknya perjanjian Hudaibiyah. Tapi untuk kelas kali ini, kita nak lihat apakah isi perjanjian di antara Rasulullah SAW dan wakil daripada pihak Quraisy, iaitu Suhail ibn Amru. Okey, dan di dalam apa yang kamu nampak di dalam slide Ustazah ni adalah antara isi perjanjian Hudaibiyah tersebut. Okey, dalam buku teks kamu disenaraikan 5 isi kandungan perjanjian yang akan kita bincangkan bersama-sama. Okey, baik, di sebelah sini adalah isi perjanjian dan ini pula yang warna biru ni adalah kesan kepada perjanjian tersebut. Okey, baik kita lihat dan baca isi perjanjian pertama. Okay, pertemuan antara Rasulullah dan Suhail ibn Amru di Bukit Hudaibiyah tersebut telah membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian tersebut, antara pihak musyrikin dan pihak muslimin telah pun mencapai kata sepakat, iaitu pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, di mana maksud daripada perjanjian yang pertama ini ialah pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Okey, apabila pihak musyrikin bersetuju untuk menjalankan gencatan senjata, bermakna tidak akan ada lagi serangan daripada pihak Quraisy ke atas kerajaan Madinah. Okey, ada banyak peperangan sebelum ni yang kamu dah belajar, peperangan Khandaq, peperangan Badar, Uhud. Okey, semua itu dapat dielakkan apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni. Mana kerajaan musyrikin Mekah bersetuju untuk membuat gencatan senjata. Gencatan senjata maksudnya tidak ada peperangan yang akan dilancarkan, tidak akan ada serangan yang akan dilancarkan daripada pihak Quraisy kepada kerajaan Madinah. Okey, baik, kita pergi kepada isi perjanjian yang kedua. Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Okey, perjanjian yang kedua ni menyebabkan ramai antara sahabat pada ketika itu kurang bersetuju dengan persetujuan antara Rasulullah dengan Suhail, memandangkan tujuan mereka pergi adalah untuk melaksanakan umrah, tapi pihak Quraisy tak terima. Pihak Quraisy minta umrah itu ditangguhkan dan dilaksanakan pada tahun hadapan. Okay, apa kesan di sebalik isi yang kedua ni? Okay, kita tengok kat sini. Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Oleh kerana hasrat mereka untuk melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijrah tersebut tidak tercapai, mereka tidak berputus asa, malah mereka berusaha dan menanam azam untuk melaksanakan umrah pada tahun hadapan. Nampak tak betapa sebagai orang Islam kita mestilah tidak menyemai perasaan putus asa, sebaliknya kita mesti semai dalam diri kita untuk memasang cita-cita dan impian. Okey, dan kita rancang untuk capai impian tersebut. Okey, baik, yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Okey, apa kesan dia? Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Okey, sebelum ni orang-orang Quraisy selalu menghasut kerajaan-kerajaan ataupun kabilah-kabilah Arab yang berada di semenanjung tanah Arab untuk tidak menjalinkan hubungan dengan kerajaan Islam Madinah. Tapi apabila persetujuan ini berlaku, di mana pihak Quraisy dan
pihak muslimin bersetuju dan bersepakat bahawa kedua-dua pihak boleh menjalankan perhubungan dengan mana-mana pihak yang lain, maka selepas daripada termeterainya perjanjian Hudaibiyah ni memberi peluang yang lebih besar kepada kerajaan Islam Madinah untuk membina hubungan dengan kabilah Arab lain. Okey, maka pengembangan Islam tu berlaku dengan lebih luas, okey, kerana Islam disampaikan dengan dakwah kadang-kadang melalui hubungan perniagaan, hubungan perdagangan, kadang-kadang melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Okey, jadi bila adanya isi perjanjian Hudaibiyah ini yang membenarkan pihak Quraisy maupun pihak Mekah maupun Madinah menjalinkan hubungan dengan pihak yang lain, maka kebebasan kepada kerajaan Islam Madinah tu menjadi lebih luas. Okey, nampak tak? Betapa Muhammad seorang pemimpin yang cukup bijaksana, boleh melihat dan merangka ataupun dia boleh predict apa yang akan berlaku di masa akan datang. Kelebihan-kelebihan di sebalik nampak macam kerajaan Islam, orang-orang Islam ni macam mengalah kan, dengan permintaan-permintaan daripada pihak Quraisy, tetapi Muhammad dapat melihat daripada perspektif ataupun sudut yang berbeza. Okey, ada kelebihan-kelebihan yang mungkin orang lain tak nampak, tapi Rasulullah SAW nampak pada ketika itu. Kelebihan yang boleh diambil hasil daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Okay, nombor 5, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Nampak di sini adanya ketidakadilan kan, kalau orang Mekah yang pergi ke pihak Madinah, walaupun mereka telah memeluk Islam, sekiranya tidak mendapat kebenaran daripada wali ataupun keluarga mereka di Mekah, maka orang-orang Madinah perlu pulangkan mereka semula ke Mekah. Sedangkan pihak orang Islam yang datang kepada pihak Quraisy, datang ke Mekah, mereka tidak akan dipulangkan. Ini biasanya dalam kes tebusan dan sebagainya. Mereka tidak dipulangkan semula ke Madinah. Baik, apa kesan dia? Nampak macam berat sebelah kan, nombor 4 dengan nombor 5 ni. Okey, kesan dia. Pertama, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Jadi apabila orang-orang Madinah ni tidak dipulangkan, mereka terpaksa meneruskan kehidupan mereka di Mekah. Kelebihan dia ialah orang-orang Islam Madinah ni mereka meneruskan cara hidup sebagai seorang muslimin, dan ini menyebabkan peluang untuk orang-orang yang bukan Islam mengenali Islam dengan lebih dekat lagi. Kan? Orang-orang tapi perkara ni tidak dapat dilihat oleh orang-orang Quraisy. Rupa-rupanya tindakan mereka yang tak nak pulangkan orang Islam kepada Madinah tu adalah peluang yang baik kepada orang-orang Islam untuk menyebarkan Islam pada ketika itu. Okey, kerana Islam ni adalah agama yang membawa keadilan, yang membawa kebenaran, yang mementingkan kasih sayang, hormat menghormati dalam kita bermuamalah dalam kehidupan harian kita. Hasil daripada itu sebenarnya menyebabkan ramai lagi orang yang bukan Islam akhirnya tertarik dengan budaya hidup orang-orang Islam. Secara tak langsung Islam telah dapat disebarkan, tapi perkara ini tidak dapat dikesan oleh orang-orang Quraisy. Pada mereka menang sebab mereka tak perlu pulangkan orang Islam, sedangkan orang-orang Mekah yang pergi ke pihak Madinah, orang Madinah kena pulangkan. Nampak tak kelebihan yang ada pada seorang pemimpin yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa lagi kesan dia? Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Okey, Islam ni satu agama yang
cukup diperlukan pada ketika itu. Okay, zaman jahiliah tu penuh dengan ketidakadilan, hidup yang suka menindas, golongan yang kaya menindas yang miskin, golongan yang kuat menindas yang lemah. Jadi dengan datangnya Islam pada ketika itu adalah amat-amat diperlukan dan dilihat bahawa Islam ini sebagai agama yang dapat menyelamatkan mereka pada ketika itu. So, secara perlahan-lahan akhirnya orang-orang musyrikin ni dah melihat bahawa Islam itu adalah satu agama yang cukup sesuai untuk dijadikan sebagai pegangan dan budaya kehidupan yang diterapkan oleh Islam juga adalah sentiasa meletakkan keadilan sebagai asasnya, meletakkan kasih sayang sebagai asasnya, meletakkan hormat menghormati antara satu sama lain sebagai asasnya, menyebabkan akhirnya bilangan penduduk Mekah yang memeluk Islam semakin meningkat. Okey? Baik. Kita lihat sebenarnya mudah saja anak-anak untuk kamu nak ingat tajuk ni kerana ini sahajalah isi perjanjian dia. Ini kita panggil dia sebagai keyword. Okey, kata kunci dia. Jadi Ustazah nak lepas habis kamu tonton video Ustazah ni, Ustazah nak kamu salin isi perjanjian sahaja di muka surat 138 ke dalam buku Ulum Syariah. Yang kesan tak payah, salin isi perjanjian sahaja. Kemudian Ustazah nak kamu salin kita punya peta buih ini supaya kamu nampak dengan lebih jelas dan lebih ringkas untuk kamu ingat apakah isi perjanjian Hudaibiyah. Ingat genjatan senjata 10 tahun yang menghalang orang-orang Quraisy untuk melancarkan peperangan ke atas kerajaan Islam Madinah kan. Sekurang-kurangnya selama 10 tahun Madinah akan bebas daripada serangan daripada pihak Quraisy. Okey. Kemudian umrah yang dibatalkan pada tahun itu membuatkan orang-orang Islam Madinah semakin bersemangat, bukannya berputus asa, mereka semakin bersemangat untuk datang melaksanakan ibadah umrah pada tahun hadapan. Malah hasil daripada perjanjian ini memberikan satu kepastian keselamatan kepada semua ahli jemaah umrah pada tahun hadapan kerana kehadiran mereka untuk melaksanakan umrah pada tahun hadapan telah pun dipersetujui oleh orang-orang Quraisy Mekah. Okey. Apa lagi isi perjanjian Hudaibiyah yang penting iaitu bebas menjalankan perjanjian dengan mana-mana kabilah. Orang-orang Mekah boleh laksanakan perjanjian ataupun membina hubungan dengan kerajaan Arab yang lain. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Okay? Ini memberi manfaat dan kelebihan kepada kerajaan Islam yang selama ini selalu dihalang oleh kerajaan Quraisy Mekah. Kerajaan Quraisy Mekah selalu menghasut kerajaan-kerajaan atau kabilah-kabilah yang berada di semenanjung tanah Arab untuk tidak menjalinkan hubungan perniagaan dengan kerajaan Islam Madinah. Jadi dengan adanya isi perjanjian Hudaibiyah ini, yang ketiga ini menyebabkan perluasan kuasa dan hubungan antara kerajaan Islam Madinah dengan kerajaan-kerajaan ataupun kabilah Arab yang lain. Okey. Kemudian yang keempat dan kelima ni mengenai orang-orang Quraisy yang pergi ke pihak Madinah perlu dipulangkan dan orang-orang Madinah yang berada di Mekah tidak perlu dipulangkan. Okey, nampak macam berat sebelah, tetapi seperti yang Ustazah telah jelaskan sebentar tadi, ia sebenarnya memberi kelebihan yang amat banyak kerana ia sebenarnya membantu penyebaran Islam secara tidak langsung. Okey, itu saja anak-anak. Ingat, selepas habis kamu tonton video Ustazah ni, saya nak kamu salin isi perjanjian di muka surat 138. Isi perjanjian dia sahaja, kesan dia tak payah, dan kemudian kamu perlu tulis semula ataupun kamu print out peta buih isi perjanjian Hudaibiyah yang lebih ringkas ini. Okey, sekian sahaja dahulu. Jumpa lagi nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.